Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hakimi bin Nusizam. Hari ini keluarga kami akan menerangkan tentang aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi makanan. Sekarang kita tengok kepada pengenalan. Kaedah fiqh ini dia bermaksud suatu ilmu yang berkaitan penjelasan tentang hukum mahkam yang umum. Sebenarnya ia ditarifkan sebagai hukum syarak secara keseluruhan yang merangkumi pelbagai masalah hukum fiqh. Seterusnya, terdapat pelbagai kaedah fiqh yang telah diperkenalkan oleh para ulama bagi menyelesaikan masalah yang timbul pada zaman kini dan juga dahulu. Terdapat 5 kaedah utama yang disepakati di kalangan fuqaha. Salah satunya ialah kesukaran membawa kemudahan. Kesukaran membawa kemudahan ni dia satu benda yang ringan, mudah tapi dia sukar. Kesukaran ni dia adalah melampaui had biasa, dan dia boleh terhalang untuk kita melakukan kerja-kerja amal. Itu benda yang halang untuk buat kerja-kerja amal, amal ma'ruf nahi munkar, kebaikan, semua itulah. Seterusnya, aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi makanan. Yang pertama, ia menjadi satu garis panduan dalam menentukan hukum bagi suatu masalah atau isu berkaitan dengan teknologi untuk memastikan makanan pada zaman kini. Contoh kita nak buat makanan tu, teknologi tu untuk makan haram, maknanya benda tu haram lah. Dia akan menentukan hukum dan akan menjelaskan lagi hukum tu. Aplikasi kaedah dalam teknologi makanan ini terdapat pada syariat, hukum hakam serta tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan dia baik ataupun buruk ataupun sebagainya. Seterusnya, definisi teknologi dan makanan dari bahasa dan keilmuan Islam. Bahasa, ia berasal daripada perkataan Greek bermaksud seni, iaitu kemahiran serta rekaan manusia untuk menyelesaikan masalah. Iaitu istilah ini digunakan untuk sama ada secara umum atau dalam bidang tertentu seperti teknologi perubatan, teknologi makanan ni atau teknologi maklumat. Kalau keilmuan Islam pula, dia satu cabang ilmu praktikal untuk mencapai bertujuan praktikal sebenar, iaitu macam mana? Iaitu benda-benda yang berlandaskan tauhid kepada Allah, keseimbangan di antara satu sama lain serta dilaksanakan dengan mengikut sistem etika Islam, dengan mengutamakan keadilan serta ia dipertanggungjawabkan kepada manusia sebagai khalifah Allah untuk menggunakan alam tabi'i dengan baik, dan ia juga memberi manfaat, iaitu tanpa unsur kerosakan dan tidak terkeluar daripada etika serta prinsip-prinsip syariat Islam. Itu adalah keilmuan Islam. Seterusnya, bagi makanan pula, iaitu bahan-bahan yang boleh dicerna seperti macam mana yang 3 segi tu, karbohidrat semua, protein dan sebagainya. Seterusnya, keilmuan Islam, ia perlu memastikan makanan itu sihat dan halal. Macam mana dikatakan sihat dan halal? Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ini adalah dia perlu mengekalkan dia juga perlu mengekalkan jasmani serta rohani. Dah sibuk diet, rohani jangan dilupa. Apabila kita hanya fokus kepada diet, dia akan dengan pemakanan tanpa mengabaikan suruhan Allah, benda wajib, benda sunat itu, ia juga akan mengakibatkan dirinya lemah dan mengakibatkan jiwanya kosong.
Jadi makanlah makanan yang halal. Okey, sekarang saya kisahkan kepada kawan saya untuk contoh-contoh aplikasi makanan pula, aplikasi teknologi makanan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Al-Faiz bin Syarif Hadi daripada kelas DSI 5B. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan salah satu contoh aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi makanan. Okey, contohnya adalah Zonkil. Saya akan menerangkan definisi Zonkil dan ciri-cirinya. Zonkil ni adalah haiwan yang dihasilkan melalui pembiakan silang antara dua spesies yang berbeza tetapi dalam satu genetik yang sama. Secara teknikalnya, individu haiwan tersebut hanya diaplikasikan sebagai zonki. Sekiranya benih jantan daripada kuda belang dan benih betina daripada keldai, itu dinamakan sebagai zonki. Keldai ini adalah merupakan haiwan yang saling berkait rapat yang sama ya. Kedua-dua spesies ini mempunyai sebilangan ciri yang hampir sama, termasuklah ukuran saiz dia. Tapi penampilan terlihat sedikit lebih cenderung kepada rupa keldai dan corak garisan untuk pada bulu mereka diwasi daripada ibu bapa kuda belang mereka. Zonki ni biasanya berwarna coklat ataupun kelabu di bahagian bawah badannya pada beberapa bahagian badan, dan lebih ringan daripada kaki dan perutnya, bagaimana garis-garis gelap zonki yang paling menonjol. Ia juga mempunyai bulu panjang yang berwarna hitam di sepanjang bahagian belakang atas badannya, biasanya ke bahagian ekor. Zonki juga mempunyai kepala dan telinga yang besar menyebabkan ia boleh lebih menyerupai daripada keldai berbanding kuda belang. So di sini menerangkan bahawa zonki, kuda belang dan keldai ini mempunyai ciri-ciri yang sama. Apabila disatukan kedua tu adalah sedikit kelainan daripada biasa. Okey, seterusnya saya akan meneruskan kepada hukum daging zonkil. Sebenarnya pembahasan daging zonkil ini sangat berkait rapat dengan pembahasan para ulama tentang hukum daging banghal. Banghal ni ialah binatang daripada hasil perawan antara kuda betina dengan keldai jantan. Okey, menurut Imam Nawawi menyebutkan bahawasanya daging banghal ni adalah haram di sisi mazhab Syafi'i, dan juga adalah merupakan beberapa pendapat daripada para ulama, melainkan apa yang telah diungkilkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i bahawa Hasan Al-Basri berpendapat bahawa daging banghal ni adalah harus dimakan. Okey, pengharaman daging banghal ini adalah berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata yang bermaksud, pada waktu perang Khabir, kami telah menyembelih kuda banghal dan keldai jinak, keldai yang jinak yang dibela. Rasulullah SAW telah melarang kami daripada memakan daging banghal dan keldai jinak, tetapi tidak melarang kami daripada memakan daging kuda. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, Imam Kamaruddin Al-Damiri juga menyatakan bahawa diharamkan memakan daging banghal kerana ia adalah haiwan yang spesies terlahir daripada pengawan antara haiwan yang halal yang boleh dimakan dan haiwan yang haram. Sekiranya haiwan tersebut lahir daripada pengawan antara kuda dan keldai liar, maka daging itu halal tanpa khilaf dan sepakat ulama. Okey, akhir sekali adalah kesimpulan. Apa yang saya boleh simpulkan daripada perbahasan sebentar tadi, saya dapat menyimpulkan bahawa daging zonki terbagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertamanya adalah sekiranya zonkil ini lahir adalah merupakan hasil kacukan daripada pembiakan silang antara kuda belang dan keldai, maka dagingnya adalah halal dimakan tanpa sebarang khilaf. Yang kedua adalah akan tetapi
Sekiranya zongki itu adalah merupakan hasil kecukan pembiakan silan antara kedua belan dan keldai jinak, iaitu keldai peliharaan, maka kami cenderung kepada pendapat menyatakan bahawa dagingnya haram dimakan. Ini kerana adalah pendapat yang lebih selamat dan berhati-hati. Sini menerangkan bahawa kalau kita nak makan daging zongki, kita kena kuda belang tu kacuk dengan keldai liar, bukan keldai yang kita pelihara. Kalau kita yang kita pelihara, lepas tu kita satukan dua tu, tak boleh makan, itu jadi haram. Yang boleh hanya keldai liar dengan kuda belang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azmuddin bin Ahmad Asri daripada kelas DSI Universiti. Terlebih dahulu, terima kasih diucapkan kepada rakan saya kerana atas pembentangan itu tadi. Seterusnya, saya akan menyambut pembentangan rakan saya, iaitu bioteknologi DNA babi. Okey, bagi definisi bioteknologi ialah teknologi merujuk kepada teknologi berasaskan biologi, terutama apabila ia digunakan dalam bidang pertanian, sains, makanan dan perubatan. Persidangan mengenai kepelbagaian biologi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu telah membuat satu takrifan bagi bioteknologi, ialah bioteknologi bermaksud sebarang penggunaan teknologi yang menggunakan sistem biologi organisma hidup atau teori terhasil darinya bagi menghasilkan atau mengubah barang atau proses bagi kegunaan khusus. Dalam kaedah usul fiqh, ijtihad berpegang kepada kaedah iaitu dar'ul mafasid muqaddim ala jalabil masalih. Maksudnya menghindarkan kerosakan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Mengikut kaedah usul fiqh, asal sesuatu perkara yang harus adalah hukumnya halal dan sesuatu yang haram adalah hukumnya haram. Apabila bercampur dengan halal dengan yang haram, sama ada banyak atau sedikit, hukumnya adalah tetap haram. Isu bioteknologi DNA babi ini telah ditimbulkan di peringkat antarabangsa sejak tahun 1996 lagi. Pemprosesan makanan dan minuman melalui bioteknologi seperti kacang soya dan jagung sudah lama diamalkan di negara-negara lain. Walau bagaimanapun, penentuan hukum sama ada halal atau haram barangan yang dikeluarkan melalui proses ini telah menjadi satu persoalan kerana sebahagiannya melibatkan bahan yang haram seperti babi. Dalam proses bioteknologi DNA, selagi bahan-bahan protein babi berada di dalam perumah atau rumah tumpangan atau sel yang menjadi benih sama ada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan bagi tujuan pembiakan atau kesuburan, ia tidak boleh dihukum halal kerana bahan babi itu merupakan najis yang berat, iaitu najis mughallazah. Okey, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah kesimpulan bioteknologi DNA babi ini adalah haram kerana ia membawa kemudaratan yang amat besar kepada kita semua. Itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaz bin Adnan. Saya daripada kelas DSI 5D. Hari ini saya ingin menyambung part bahagian topik saya, iaitu daripada tajuk aplikasi kaedah fiqh dalam teknologi makanan jagung manis terubah suai genetik. Definisi jagung. Jagung terubah suai genetik ini yang pertama telah ditanam pada tahun 1997.
Penanaman jagung terus berkembang dan diperluas ke banyak negara seperti utara dan selatan Amerika Syarikat, Afrika dan juga Asia. Penanaman tanaman konten seperti jagung telah giat dijalankan disebabkan oleh permintaan yang tinggi di pasaran. Kegunaannya dalam pelbagai hidangan sama ada dalam bentuk makanan sejuk beku, makanan dalam tin atau direbus dan terus dimakan. Ini menjadikan sebagai salah satu makanan yang sering mendapat perhatian pengguna dan mendapat perhatian di khalayak ramai orang. Para petani juga menghadapi masalah serangan serangga perosak. Selain daripada itu, kehadiran fungus membawa kepada kehadiran racun iaitu mycotoxin. Masalah ini juga sangat sukar dikawal dan menelan belanja yang tinggi untuk menanganinya. Jagung manis terubah suai genetik dihasilkan untuk mempunyai ciri-ciri yang resistant terhadap habitat iaitu racun tumbuhan dan serangga perosak. Selain itu, penemuan tanaman ini mampu mengurangkan kos penggunaan bahan kimia. Seterusnya, kelebihan jagung manis terubah suai genetik. Perkembangan sains melalui teknologi kejuruteraan genetik ini mampu memberikan kebaikan kepada semua peringkat rantaian makanan, bermula dari ladang ke meja makan, melibatkan pertanian, persekitaran dan juga pengguna. Makanan jagung manis terubah suai genetik ini berpotensi untuk yang pertama, meningkatkan jangka hayat dan kualiti makanan. Yang kedua, meningkatkan kualiti nutrisi dan kesihatan. Yang ketiga, meningkatkan hasil keluaran pertanian. Dan yang keempat iaitu menghasilkan tumbuhan yang rentan terhadap makhluk perosak seperti serangga. Kemudian cuaca dan penyakit. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, meningkatkan kualiti protein dan kandungan karbohidrat. Hukum jagung manis terubah suai genetik. Isu yang sering dibangkitkan adalah sejauh mana pengguna mampu memperoleh makanan terubah suai genetik yang halal kerana ada antara bahan yang digunakan diperoleh daripada sumber yang tidak halal seperti babi atau haiwan yang tidak diketahui status halalnya. Islam telah menggariskan ciri-ciri utama dalam memilih produk makanan iaitu halal dan baik seperti mana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran bagi menjamin kesihatan dan kemaslahatan ummah. Umum mengetahui bahawa makanan yang halal adalah baik dimakan, namun makanan yang baik tidak semestinya halal untuk dimakan. Dalam memahami genetically modified food iaitu GMF daripada perspektif Islam, Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan. Fatwa tersebut adalah seperti berikut, iaitu yang pertama, bioteknologi dalam makanan dan minuman, muzakarah khas pada Julai 1991. Kemudian yang kedua, hukum memakan makanan terubah suai genetik, muzakarah fatwa kebangsaan kali ke-95 pada 17 Jun 2011. Dan yang ketiga, penghasilan monosodium glutamate iaitu MSG menggunakan mikroorganisma terubah suai, muzakarah fatwa kebangsaan kali ke-105 Februari 2014. Dan yang terakhir, yang keempat, sumber bakteria terubah suai genetik yang digunakan dalam penghasilan MSG diperoleh daripada usus orang dewasa, dibenarkan kerana ia telah melalui proses pengasingan dan penyucian serta tidak menyalahi hukum syarak. Okey. Ini saja daripada saya dan saya akan serahkan kepada rakan setugas saya. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizki Fadilah bin Yusof. Saya akan membentangkan tentang penutup. Okey. Penggunaan kaedah fiqh dalam teknologi makanan
merupakan sesuatu yang perlu diambil kira oleh setiap saintis, teknolog dan jurutera. Pengaplikasian teknologi terhadap manusia perlu dilihat terlebih dahulu atas kesan langsung dan sampingan ketika pelaksanaannya. Okey, pemakaian kaedah fiqh juga dalam bidang teknologi juga haruslah disadari dengan kefahaman yang mendalam mengenai sesuatu kaedah yang akan diguna pakai. Okey. Hal ini perlu juga memastikan segala kajian dan tindakan yang dilakukan menepati kaedah syarak dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat, iaitu untuk memelihara agama, keturunan, nyawa dan serta kemaslahatan lainnya. Okey. Dan juga dalam membicarakan tentang makanan, Islam sangatlah menitik beratkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan halal dan haram. Sebalik itu, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyarankan manusia agar mengambil makanan yang halal lagi baik dan melarang mengikut jejak syaitan dalam menetapkan kehalalan terhadap sesuatu makanan dengan cara yang tidak baik. Okey, mungkin itu saja daripada saya dan grup kami. Jika terdapat kekurangan ataupun ketidakfahaman atas yang kami telah bentangkan, harap maaf. Semua itu datangnya daripada kami dan semua kebaikan datang daripada Allah. Okey, itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.